the so-called Grand Coalition. Apa itu Grand Coalition? Ramai daripada kita tahu Grand Coalition. Lepas tu kita isu menyentuh berkenaan dengan kenapa bila saya cakap yang menariknya bila saya cakap macam tu kan, ada di kalangan pimpinan, terutama daripada pimpinan amanah dan juga orang-orang amanah sendiri mengatakan bahawa, dan ada saya dengar ada seorang YB ni cakap penyokong-penyokong Anwar yang sebenarnya dibayar oleh BN ataupun dibayar oleh PN, tetapi menyamar menjadi penyokong Anwar untuk memecah belahkan Perikatan Pakatan Harapan, dia kata. So malam ini kita akan tengok siapa sebenarnya yang buat kerja memecah belahkan. Kita tengok siapa sebenarnya yang buat kerja memecah belahkan. Sebelum tu saya nak kena check dulu test, should be okay. Saya kena test suara. Okay. So kita akan menyentuh persoalan yang besar ini, iaitu siapa sebenarnya yang dibayar untuk merosakkan. Siapa sebenarnya yang dimasukkan ke dalam Pakatan Harapan untuk merosakkan Pakatan Harapan daripada dalam. Adakah saya dan pasukan saya, ataupun ada orang yang lebih besar daripada itu yang yang menuduh orang lain, tetapi sebenarnya mereka seolah-olah kelihatan seperti demikian. Sebelum saya menyentuh mengenai perkara itu, sebelum tu saya minta tuan-tuan siapa yang berada di YouTube, yang berada di Facebook, tolong share, tolong like, tolong yang ada di YouTube saya, terutama YouTube saya, tolong subscribe. Saya sekarang ni ada buat membership. Kalau tengok dekat YouTube tu kat bawah tu ada join. Anda boleh join dan donate tiap-tiap bulan kepada saya. Duit tu yang membantu kita nak buat live ni. Sebenarnya saya tak ada orang, parti tak bagi duit lah. Confirm parti tak ada bagi duit. So itu je yang boleh membantu kita sedikit sebanyak, yang boleh membantu kita dalam pergerakan kita sebagainya. Dan plan kita pada bulan Januari atau Februari nanti adalah untuk kita ke Kedah pula. InsyaAllah ada jemputan daripada Kedah untuk kita turun ke Kedah. Kalau ada kelapangan, insyaAllah kita akan turun ke Kedah. Terima kasih LTL daripada Puchong, daripada berbagai tempat, daripada Sound OK, terima kasih. Kepayan Sabah, kita ada rakan-rakan daripada pelbagai tempat sekarang ini. Dari suara tak ada, suara kurang. Balance audio. Is pekak ke kasih balance audio? Macam mana nak kasih, nak pekak? Engkau tulis bukan dengar. Okey, kejap. Sorry. Okay, mikrofon kanta. Kejap Dia akan ambil masa sikit. Okay. Alright. Okay, left to right. Okay, so sekarang left to right, okay? Left and right should be okay. Okay, so test 1, 2, test. Okay. Hello. Okay. Okay. Left and right should okay. So kita letak ni 50%. 50%. Okay. Alright. Okay. Okay. Test 1, 2. Alright. Okay, so kita balik kepada cerita tadi. So kita, siapa yang ada bersama dengan saya, tolong share, tolong like, tolong apa nama orang kata, kalau
di YouTube saya tu tolong subscribe. Saya ada satu satu dekat bawah tu dia tulis join. Yang join tu sebenarnya untuk kita bayar monthly subscription. Bukan apa, kalau instead of kita boleh donate juga, tapi dalam masa sama kita boleh join as members dan sebagainya. Dan kita ada plan kalau kita insyaAllah dalam bulan Februari, ujung Januari atau Februari nanti, mungkin saya akan pergi ke Kedah pula, mungkin saya akan pergi ke Perak pula, mungkin saya akan pergi ke Johor, mungkin saya pergi ke beberapa tempat untuk kita nak apa orang kata, kita nak bersuai berkenalan dengan kawan-kawan, rakan-rakan yang ada di tempat-tempat tersebut, insyaAllah. Okey, kita bercerita sebenarnya berkenaan dengan apa yang dinamakan sebagai Grand Coalition. Kenapa bagi saya Grand Coalition ini adalah salah satu rentetan rancangan untuk menghancurkan Pakatan Harapan dan amat penting dalam menjayakan satu rancangan bagi menghancurkan Pakatan Harapan. Tidak boleh tidak, rancangan ini hanya akan berjaya, hanya akan terlaksana kalau sekiranya salah seorang daripada tiga ikatan ini pecah. Dia dipanggil the weakest link. Dalam satu, kita kena faham, dalam satu mana-mana gabungan, organisasi gabungan perkawanan dan sebagainya, benda yang paling senang nak attack adalah kita kena attack the weakest link. Apakah the weakest link? Dalam kes ini, dalam Pakatan Harapan ada tiga parti. Dia ada PKR, dia ada DAP, dia ada Amanah. DAP dan PKR ni parti yang dah dikenali sebagai dah terlalu lama. Kalau kita tahu DAP tahun 1965, PKR 1999 dah ditubuhkan. Kita pun dah tahu sejarah. Amanah hanya ditubuhkan pada tahun 2016. Itu pun hasil pecahan daripada PAS. Sebab itu saya kata, kalau sekiranya Amanah ni, kalau dia nak pergi ke depan, dia kena kerja keras, bukan kerja keras, tetapi berstrategi dalam merancang branding dia. Amanah ni dia tak boleh berharap dengan orang. Sekarang sebelum ini, apa yang berlaku, dan kalau saya tegur ini, orang Amanah kena terima dan secara positif. Lihat apa yang saya cakap. Bila saya menyentuh mengenai Barubian, saya menyentuh mengenai Azmin, saya kata mereka akan khianat. Mereka khianat. Saya kata bahawa Mahathir akan khianat. Mahathir akan khianat. Saya kata ketidakadilan. Rafizi pun sebut ketidakadilan dalam pembagian kursi. Itu yang berlaku. So kalau kita betul adalah kadang-kadang kita kalah. Kita kata kerajaan tak ketumbang, tetapi tumbang. Itu bukan kata saya. Dengan Anwar pun tak expect benda tu akan berlaku. But my point is, kalau most of the time kita is right because kita boleh baca. Masalahnya pimpinan Amanah ni dia are clouded by their own, minta maaf saya katalah, by their own arrogance, by their own ego. Ego dia adalah, oh kami tak salah dalam membuat pilihan ni, kami tak salah, kami telah membuat keputusan ini tak salah. Dan saya tahu pimpinan Amanah ni terpecah kepada dua kumpulan yang besar. Satu yang nak Mahathir, satu yang tak nak Mahathir. Dan majoriti orang bawahan Amanah sendiri, mereka adalah golongan yang tidak mahu kepada Mahathir. Tetapi pimpinan atasan tak dengar dia punya kata-kata. Okeylah. Baik, mari kita pergi kepada apa yang berlaku sekarang ini. Branding. When we talk about branding, Amanah kena fikir, dia kena pertama, dia kena keluar daripada satu brand, satu pemikiran manusia bahawa Amanah ini adalah PAS bersalin kulit. Yang ini sampai sekarang Amanah tidak berjaya mengeluarkan diri mereka sebagai bayang-bayang kepada PAS, sebagai orang yang kecewa daripada PAS, sebagai mereka yang boleh berdiri sendiri, yang ada pendirian dan ada dia punya stand sendiri. Daripada situ kita nampak bahawa kegagalan Amanah dalam nak branding themselves itu. Kenapa saya kata demikian? Kita tak boleh menafikan bahawa pimpinan ini berasal daripada PAS. Tapi bila mereka keluar daripada PAS, rakyat nampak, pengundi nampak, orang-orang yang bukan ahli parti nampak bahawa mereka hanya cuba untuk menjadi PAS bersih yang lebih baik. Kenapa? Kenapa nak jadi PAS bersih yang lebih baik? Bila Anwar Ibrahim dan rakan-rakan daripada UMNO keluar daripada UMNO, mereka tidak cuba menjadi UMNO yang bersih yang lebih baik. Tak. Itu berbeza dengan Bersatu. Bila keluar daripada UMNO, mereka nak menjadi UMNO yang lebih baik. Itu Bersatu. Tetapi bila Anwar Ibrahim dan rakan-rakan keluar daripada UMNO, membina Parti Keadilan Rakyat, mereka tidak cuba membawa naratif bahawa kami boleh membawa UMNO yang lebih baik.